Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Ashikin binti Muhammad Zamri. Nombor metrik saya 055365. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis amalan. Jenis-jenis amalan ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah peringkat amalan syariah, atau kita boleh dikatakan atau dipanggil juga dengan peringkat Islam, peringkat ibadah, peringkat permulaan. Peringkat syariah itu untuk memperbaiki tindak tanduk luaran kita atau tindak tanduk zahir kita. Contoh, kita buat amalan melalui anggota zahir kita. Peringkat yang kedua adalah peringkat amalan tarikat. Peringkat amalan tarikat ni dia menerusi mengenai dengan hati kita, amalan dalaman kita, atau kita boleh panggil dia dengan peringkat amalan iman atau peringkat amalan perhambaan atau peringkat amalan orang pertengahan, atau juga kita boleh panggil dengan peringkat tarikat. Ini adalah satu proses untuk membaiki dalaman kita, iaitu hati. Dan peringkat yang terakhir daripada jenis-jenis amalan adalah peringkat hakikat, peringkat amalan hakikat. Peringkat ini boleh juga kita panggil sebagai peringkat ihsan, ataupun peringkat amalan yang hanya menumpukan kepada Allah, iaitu roh kita. Peringkat yang berhubung kait dengan roh kita, atau kita boleh panggil dengan peringkat amalan penghujung. Peringkat amalan hakikat ini adalah suatu proses untuk membaiki tempat terzahir rasa hebat Allah, iaitu roh kita lah. Sebab roh kita, hanya roh kita yang menzahirkan rasa hebat Allah tu. Hanya roh kita dapat merasai kekuasaan Allah. Kita sebagai makhluk Allah yang dipanggil dengan umat Islam, harus sentiasa membaiki 3 amalan kita, iaitu amalan yang terdapat pada zahir, amalan yang terdapat melalui hati, amalan yang terdapat melalui roh. Untuk kita baiki amalan kita yang melalui zahir ini, kita kena ada 3 elemen. Yang pertama adalah taubat. Kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua, takwa. Takwa ni maksud dia kita buat ibadah itu ibadah yang baik. Contohnya solat ataupun puasa. Kalau kita diwajibkan solat, kita harus menjalankan solat. Yang terakhir adalah istiqamah. Istiqamah ni sentiasa melakukan amalan yang baik. Seperti contoh tadi, solat, puasa, bersedekah. Kita kena sentiasa melakukan amalan itu untuk kita membaiki anggota zahir kita. Yang kedua, untuk kita membaiki amalan hati kita ataupun amalan dalaman, kita kena ada 3 elemen juga. Yang pertama, ikhlas. Kita kena ikhlas dalam melakukan perkara-perkara baik ataupun amalan-amalan baik. Kita kena ikhlas hanya kepada Allah, bukan semata-mata kita melakukan amalan itu hanya ingin mempertontonkan kepada orang lain bahawa kita ni orang yang baik. Kita kena ikhlas. Yang kedua, benar. Kita kena ada perasaan benar kerana Allah. Dan elemen yang terakhir untuk kita memperbaiki hati kita atau kita memperbaiki dalaman kita adalah tenang. Ketika kita melakukan amalan yang baik, kita harus memiliki perasaan yang tenang. Dan yang ketiga,
peringkat yang ketiga, untuk kita memperbaiki roh kita, kena ada 3 elemen juga. Yang pertama, pengawasan. Pengawasan ni kita kena tengok kekuasaan Allah Ta'ala di muka bumi ni. Contoh kekuasaan Allah Ta'ala adalah siang dan malam. Dan yang kedua, penyaksian. Penyaksian ni kita kena menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala yang Allah mempamerkan dengan ciptaannya. Contoh ciptaan Allah Ta'ala di muka bumi ini adalah manusia, kucing, haiwan, sungai, langit dan banyak-banyak lagi. Dan elemen yang terakhir untuk kita memperbaiki roh dalam diri kita adalah mengenal. Apa itu mengenal? Mengenal Allah Ta'ala melalui roh. Dan mengenal ini, ia disimpan dalam roh seseorang sahaja, di mana satu tempat untuk menyimpan kebesaran Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap seseorang itu. Membaiki zahir atau membaiki anggota tubuh luaran kita adalah dengan cara menjauhi segala larangan dan melakukan apa yang disuruh. Cara untuk kita membaiki dalaman atau kita membaiki hati kita adalah dengan cara mengikis perasaan negatif dan menghiasi perasaan dengan perkara yang positif, atau menghiasi perasaan dengan emosi yang terpuji sahaja. Dan yang terakhir, cara untuk kita memperbaiki roh kita adalah melatih tubi atau melatih dengan adab mulia sehingga ia terdidik dengan sifat yang elok dan akhlak yang mulia.